Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Apple. Bagi sesiapa yang masih lagi belum mengenali saya Cikgu Apple, mengajar pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan bagi sekolah rendah kebangsaan. Konten blog cikgu pada kali ini adalah cikgu ingin berkongsi dengan kawan-kawan, anak-anak murid, rakan-rakan guru yang lain tentang life Cikgu Apple sebagai seorang cikgu. Yang mana konten-konten cikgu sebelum ini banyak berkisar tentang family cikgu, tentang aktiviti anak-anak cikgu. Tapi kali ini cikgu akan buat satu lagi konten yang berkaitan dengan life cikgu sebagai seorang cikgu pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Dan pada masa yang sama cikgu akan kongsikan apa sahaja berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan pendidikan jasmani, pendidikan kesihatan, cara-cara cikgu menghasilkan bahan kepada murid, video, aktiviti dengan murid dan sebagainya. So, pada kali ini cikgu nak menceritakan tentang aktiviti yang berlangsung semalam, yang mana aktiviti itu adalah aktiviti yang tergendala akibat pandemik COVID-19, yang mana sebelum sekolah ditutup, cikgu dan juga beberapa orang kawan cikgu telah ditugaskan untuk membaik pulih bilik makmal ICT, yang mana makmal ICT ni sudah lama terbengkalai. Apa yang kita orang telah buat ialah menjalankan proses pelupusan komputer-komputer lama, dan pada masa yang sama sebelum sekolah ditutup akibat pandemik COVID-19 ini, sekolah telah menerima 20 PC baru. Walaupun saya ni bukanlah dalam jawatankuasa makmal ICT, saya merupakan guru yang menguruskan Google Classroom. Jadi saya adalah salah seorang part dalam tu lah, walaupun tak secara official, tapi saya banyak membantu kawan-kawan yang lain untuk membangunkan semula makmal ICT. Jadi aktiviti semalam kami datang ke sekolah, tak semua cikgu yang datang, tetapi beberapa orang cikgu datang untuk memasang langsir baru, yang mana langsir baru itu baru siap sampai ke sekolah. Jadi kami telah melakukan aktiviti memasang langsir. Tema bilik tu nanti kami bercadang-cadang untuk buat bilik tu seperti bilik visitor kot. Boleh. Ataupun kami akan buat bilik tu ala-ala cyber cafe, bagi nak menarik mood budak-budak untuk datang ke makmal ICT nantilah. Jadi kami semua berharap agar bilik makmal ICT itu dapat digunakan sepenuhnya oleh murid-murid sekolah. Dengan era sekarang yang mana anak murid kita terpaksa menggunakan teknologi bagi mendapatkan ilmu. Perkara yang seterusnya yang cikgu ingin berkongsi dalam vlog kali ini ialah persoalan yang diajukan kepada cikgu berkaitan dengan bagaimana cikgu buat video, macam mana cikgu bagi bahan kepada anak murid sepanjang sesi pembelajaran PDPR, cikgu guna apps apa. Jadi benda-benda tu cikgu akan berkongsi dengan rakan-rakan guru, dengan anak-anak murid cikgu pada vlog yang lain lah. Nanti cikgu akan buat vlog berkaitan dengan macam mana cikgu buat video, macam mana cikgu bagi bahan. Nanti cikgu akan letakkan dalam blog yang lain lah. Tapi apa yang boleh cikgu kongsikan kat sini ialah apa yang cikgu buat adalah cikgu merujuk kepada DSKP, cikgu merujuk kepada buku teks sekolah, pada bahan-bahan bacaan umum, ada research daripada dalam YouTube juga. Jadi bahan-bahan tu cikgu cuba kumpulkan dan cikgu cuba hasilkan video ataupun kerja untuk anak-anak cikgu yang cikgu rasa
anak murid cikgu suka. Setakat ni alhamdulillah cikgu mendapat feedback yang baik daripada anak-anak murid cikgu. Bolehlah untuk digunakan pada masa sekarang yang mana kita tengah belajar secara jarak jauh ni kan. Tapi cikgu mengharapkan bukan sahaja semasa PDPR ni sahaja. Cikgu mengharapkan video-video ini akan berguna untuk cikgu walaupun selepas ini dah tak ada PDPR, yang mana kita masih lagi boleh menggunakan video ni untuk sesi pengajaran kita, biarpun di sekolah ataupun di rumah. Apabila kita memikirkan sistem pendidikan kita ke depan ni, dia akan lebih mencabar, yang mana anak-anak murid kita ni akan lebih pada penggunaan teknologi, dan ini adalah salah satu medium untuk cikgu berkongsi dengan anak-anak murid cikgu di sekolah cikgu masing-masing. Dan niat saya adalah untuk berkongsi dengan rakan-rakan guru yang lain, dengan anak-anak murid. Sekiranya ada benda yang tak betul ataupun komen-komen yang positif, boleh berikan komen supaya Cikgu Ipoh dapat memperbaiki lagi konten-konten cikgu. Perkara yang seterusnya yang cikgu nak kongsikan dengan rakan-rakan guru, anak-anak murid cikgu. Cikgu telah berjaya menerusi channel ini. Cikgu sudah berjaya mencapai 1000 subscribers. Jadi cikgu ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan cikgu, anak-anak murid, sanak saudara. Cikgu ingin mengucapkan terima kasih kerana menyokong channel Cikgu Ipoh ini. Walaupun channel ni nampak macam kelam kabut sikit, ada tentang family cikgu, tentang aktiviti anak-anak cikgu, tapi cikgu rasa apabila cikgu masukkan semua ke dalam channel cikgu ni, cikgu rasa itulah tentang Cikgu Ipoh. Sebab cikgu dengan anak-anak cikgu, cikgu dengan anak murid cikgu, cikgu dengan family cikgu. Jadi cikgu rasa macam cikgu rasa happy apabila cikgu berkongsi untuk semua. Niat cikgu adalah untuk memberi ilmu kepada semua anak murid cikgu, memberi inspirasi kepada anak murid, kepada kawan-kawan, kepada rakan-rakan guru yang lain. Dan cikgu lagi sekali ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana menyokong channel ini. Bagi sesiapa yang masih lagi baru dalam channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan butang loceng dan juga notification. Sokongan daripada rakan-rakan guru, anak-anak murid cikgu akan membuatkan Cikgu Ipoh ni akan lebih bersemangat untuk memberikan konten-konten yang lebih berkualiti, konten-konten yang lebih baik untuk cikgu berkongsikan dalam channel ini untuk kegunaan kita bersama. Satu lagi perkara yang cikgu ingin berkongsikan dalam vlog ini ialah tentang yang mana cikgu telah menghasilkan satu video PJ. Cikgu tak spesifikkan kepada murid tahun berapa, tapi sebenarnya cikgu mengalami sedikit masalah untuk memberi konten PJ kepada anak murid, kerana cikgu memikirkan tentang pelaksanaan anak-anak murid di rumah, yang mana konten yang cikgu bagi itu sebenarnya cikgu agak risau juga, kerana aktiviti yang cikgu telah fikirkan untuk memberi kepada anak murid ni kadang-kadang macam cikgu fikirkan macam, boleh ke cikgu bagi aktiviti ni? Bolehkah dilaksanakan di rumah kan? Bagi pendapat cikgu, aktiviti PJ ni kita perlu anak murid kita melakukan Pelakuan tu yang penting. Walaupun kita tak tinggal perkara-perkara berkaitan teori, tetapi sebenarnya budak akan lebih memahami apabila murid itu melakukan pelakuan tersebut. Jadi agak sukar kalau kita meletakkan aktiviti permainan yang mana dia terpaksa buat secara berkumpulan ataupun dengan kawan-kawannya. Yang cikgu fikirkan kalau cikgu nak letakkan konten aktiviti itu di rumah. Tetapi untuk memastikan anak murid kita dapat melakukan aktiviti, jadi cikgu cuba memikirkan satu konten yang dengan limitation yang kita ada, yang mana anak murid kat rumah, kalau ada pun ada adik dia, ada kakak dia, ada ahli keluarga. Jadi dengan space yang ada kat rumah, kita cuba fikirkan macam mana kita nak buatkan aktiviti tu supaya menarik. Jadi cikgu ada buat research sikit, ada mulai bacaan, tengok-tengok YouTube dan sebagainya. Cikgu rasa apa yang cikgu bagi ni, cikgu berpuas hati dengan aktiviti tu. Cikgu cuba letakkan aktiviti tu macam ada game kat situ. Jadi budak pilih yang mana, kemudian dia melakukan aktiviti tersebut. Dan setakat ni alhamdulillah cikgu mendapatkan feedback daripada anak-anak murid cikgu, yang mana anak-anak murid cikgu berkongsi video dengan cikgu aktiviti yang mereka lakukan di rumah. Jadi cikgu kumpulkan apa yang cikgu dapat daripada anak murid cikgu. Cikgu kumpulkan, tak semua, cikgu dapat daripada beberapa orang murid cikgu. Cikgu kumpulkan dan cikgu kongsikan di sini.
bagi cikgu-cikgu yang ingin mencuba ataupun melakukan aktiviti ini, bolehlah buat benda yang sama. Kita tengok, kita bagilah anak-anak murid kita enjoy di rumah, mementingkan juga kesihatan walaupun duduk rumah musim Covid ni. Jadi itu saja vlog cikgu pada kali ini. Jadi kalau ada apa-apa yang ingin memberi komen, boleh komen sahaja dalam channel ini, sehingga kita bertemu lagi dalam vlog-vlog yang lain. Terima kasih dan ciao. Tapi kalau nak buang mak saya betul. Nilai mati.